Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan perlawanan yang berlangsung pada awal pagi tadi. Di EPL, Crystal Palace berjaya mengikat Manchester United 1-1 di Selhurst Park. Di Piala FA Inggeris, Leeds United berjaya membenam Cardiff City 5-2 sekaligus menyingkirkan mereka di pusingan ketiga. Final Piala Super Itali, Inter Milan berjaya mendudukkan musuh setempat AC Milan dengan keputusan 3-0 untuk mengekalkan kejuaraan mereka buat kali kedua berturut-turut. Copa del Rey Spanyol, pusingan 16 terbaik, Valencia berjaya menewaskan Sporting Gijon 4-0. Athletic Club berjaya menang tipis 1-0 ke atas Espanyol. Levante tewas 0-2 kepada Atletico Madrid. Real Betis tewas 4-2 melalui penalti sepakan penalti kepada Osasuna. Inter Milan berjaya pertahankan Piala Super Itali. Juara bertahan Piala Super Itali, Inter Milan, sekali lagi berjaya mempertahankan kejuaraan mereka pada musim lalu dengan berjaya menumbangkan AC Milan 3-0 pada awal pagi tadi. Perlawanan akhir yang berlangsung di Stadium Antarabangsa King Fahd Arab Saudi itu berjaya menarik lebih 52,000 penonton untuk menyaksikan perlawanan tersebut. Inter bermula dengan garang selepas berjaya mendahului 2-0 pada separuh masa pertama melalui jaringan Di Marco dan juga Edin Dzeko, sebelum Lautaro Martinez menambah derita AC Milan dengan jaringan ketiga di separuh masa kedua. Kemenangan tersebut nyata menjadi penyuntik semangat kepada anak buah Simone Inzaghi untuk mengharungi perlawanan Liga selepas ini. Mereka kini berada di kedudukan keempat Liga dengan 37 mata. Beza hanya satu mata dengan musuh setempat, AC Milan yang kini sedang di tangga kedua dengan 38 mata. Manchester United gagal meneruskan rentak kemenangan. Manchester United gagal menggunakan kelebihan satu gol yang dijaringkan oleh Bruno Fernandes pada minit ke-43 permainan selepas Crystal Palace berjaya menyamakan kedudukan pada minit akhir sebelum perlawanan tamat. Michael Olise nyata menjadi penyelamat Palace apabila berjaya menjaringkan gol penyamaan melalui satu tendangan percuma cantik untuk menewaskan David De Gea, sekaligus menafikan peluang United untuk meminta City bagi berada di tempat kedua Liga. United sepatutnya menjaringkan lebih banyak gol, tetapi ketumpulan barisan serangan pada kali ini menyebabkan mereka terpaksa pulang dengan hanya satu mata. Mereka akan berdepan dengan Arsenal pada pagi Isnin nanti, tetapi bakal kehilangan Casemiro yang digantung satu perlawanan selepas menerima kad kuning kelima dalam perlawanan ini. Tekanan kini lebih kepada Man City, kata Pep Guardiola. Pengurus pasukan Manchester City, Pep Guardiola mengakui yang mereka kini berasa lebih tertekan dalam usaha mereka untuk mengekalkan kejuaraan Liga pada musim ini. Jurang mata dengan pendahulu Liga, Arsenal semakin meluas selepas mereka tewas 2-1 kepada Manchester United hujung minggu lalu, memberikan lalang sukar untuk mereka mengejar kedudukan ke atas Liga. Dia memberitahu adalah lebih baik hilang mata semasa mendahului Liga daripada keciciran mata semasa mengejar, kerana itu adalah lebih sukar. Mereka akan bertemu dengan Spurs awal pagi esok dan kemenangan saja yang akan mampu memberikan mereka semangat untuk kembali mengejar kedudukan teratas Liga. Timo Werner beri amaran kepada Nkunku. Bekas bintang Chelsea, Timo Werner yang kini sudah kembali ke pangkuan RB Leipzig memberikan amaran kepada Christopher Nkunku yang bakal berpindah ke Chelsea pada musim panas nanti supaya lebih bersedia daripada segi mental dan juga fizikal. Dia menyifatkan Chelsea adalah satu pasukan yang sangat-sangat berbeza daripada RB Leipzig kerana di sana nanti dia akan berdepan dengan pelbagai persaingan, bukan sahaja untuk mendapat tempat dalam pasukan, tetapi ianya melibatkan segala aspek. Dia kena menghadapi dengan caranya sendiri kerana pendekatan yang diterima adalah berbeza kepada setiap orang dan ianya akan menjadi pengalaman yang begitu berharga untuk mereka. Carlo Ancelotti beri respon tentang berakhirnya era Real Madrid. Pengendali Real Madrid, Carlo Ancelotti memberikan respon positif kepada kenyataan yang sengaja dihangatkan, iaitu berakhirnya era kegemilangan Real Madrid selepas mereka tewas 3-1 kepada Barcelona dalam final Piala Super Spanyol tempoh hari. Mereka dilihat gagal memberikan saingan kepada bintang muda Barcelona yang lebih lincah di atas padang berbanding pemain Real yang dilihat seakan tidak terkejar dengan kelincahan mereka. Pelbagai persoalan ditimbulkan tentang penggunaan Modric, Kroos dan juga Benzema yang sudah terlalu berusia pada ketika ini, tetapi Ancelotti tetap tenang dengan keputusannya itu. Dia sememangnya mempunyai ramai pemain muda yang berbakat pada ketika ini seperti Camavinga, Vinicius Junior dan juga Tchouaméni, dan menganggap mereka ini adalah masa depan Real Madrid. Dia melihat perkara tersebut sebagai satu kitaran hidup di mana dia sudah pun bersedia untuk melakukan perubahan. Salernitana lantik semula pengurusnya hanya selepas 48 jam dipecat.
Salernitana yang memecat pengurus mereka iaitu David Nicola selepas mereka tewas besar 8-2 kepada Atalanta, kini melantik semula pengurus mereka itu 48 jam selepas dia kehilangan jawatan tersebut. Mereka yang tewas 4 daripada 5 perlawanan sebelum ini memecat Nicola kerana persembahan kurang konsisten pasukannya yang kini berada di tangga ke-16 Liga dengan 18 mata, 9 mata daripada zon penyingkiran. Danilo iaitu Presiden Salernitana bagaimanapun berjaya memujuknya semula untuk kembali menjadi pengurus mereka kerana dia masih mempercayai kebolehan yang ada daripada pengurus tersebut. Dia juga meletakkan sasaran baru yang paling minimal untuk mereka adalah untuk terus kekal berada dalam saingan Serie A. Perubahan falsafah bola sepak West Ham United tidak berhasil, kata Michael Antonio. Penyerang West Ham United, Michael Antonio memberikan kenyataan di mana perubahan falsafah bola sepak dalam kem West Ham United dengan bertujuan untuk memberikan mereka peluang untuk bersaing di Liga Juara-Juara Eropah dilihat tidak berhasil. Mereka kini sedang berada di tangga ke-18 Liga dengan tidak memenangi sebarang perlawanan top flight sejak 24 Oktober lagi, menggambarkan betapa buruknya prestasi mereka pada musim ini. Mereka sudah bekerja keras sejak 2 musim lalu dan hasilnya mereka berjaya menduduki tempat ke-7 pada musim lepas untuk melayakkan mereka beraksi di Conference League. Perubahan falsafah yang cuba diterapkan oleh David Moyes pada ketika ini kerana dia percaya yang mereka boleh mengejar kedudukan top 4 Liga, tapi setakat ini masih belum memberikan kesan positif. Memphis Depay sah akan ke Atletico Madrid. Penyerang Barcelona, Memphis Depay, kini sah menjadi milik Atletico Madrid selepas perjanjian antara dua kelab tersebut sudah pun dipersetujui. Atletico Madrid berjaya mendapatkan khidmat pemain tersebut dengan nilai 3 juta euro dengan kontrak sehingga Jun 2025. Manchester United benarkan Harry Maguire untuk berhijrah. Kapten pasukan Manchester United, Harry Maguire, dikabarkan sudah diberikan peluang oleh kelab untuk keluar berhijrah bagi mendapatkan lebih minit permainan. West Ham United dilihat berminat untuk mendapatkannya secara pinjaman pada Januari ini, tetapi tawaran secara rasmi masih belum dibuat lagi setakat ini. So itulah berita pada kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salihan. Assalamualaikum.